Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat tengah hari. Okay, kali ini kita akan masuk topik 6.2 persamaan linear dalam dua pemulihan ubah. Okey. Okay, apakah persamaan linear dalam dua pemulihan ubah? Okay, perhatikan persamaan linear yang berikut yang diperolehi daripada aktiviti penerkaan 1. Jadi kita beri contoh kat sini. Okey, untuk dua pemulihan ubah dia kena ada contoh kat sini dia letak PQ. Okay, ada P dan Q. Okay, so 6P tambah 4Q sama dengan 9. So, kita ada dua pemulik ubah, maksudnya dia ada P dan ada Q. So, dia ada dua sahaja. Okay, kat sini ada X dan Y. Dekat sini dia ada H dan K. Itulah dua pemulik ubah. So, dia ada dua. Ingat. Okay, kemudian persamaan linear dalam dua pemulik ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemulik ubah dan kuasa setiap pemulik ubah ialah satu. Okey, maksud kuasa setiap pemulik ubah adalah satu. Awak tengok kat sini. Okey, tadi kita ambil X, Y. So, kita ada dua pemulik ubah iaitu X, Y. X, dia tak ada kuasa 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dia ada kuasa 1. Kalau dia tak letak pun, maksudnya dia kuasa 1. Sama juga Y ni, dia tak ada kuasa 2, 3, 4 dan sebagainya. Maksudnya dia ada kuasa 1 saja ataupun dia tak letak pun, maksudnya dia adalah kuasa 1. So A, B dan C ni adalah nilai. Saya berkata nilai. Nilai tu maksudnya dia ada ni lah 2, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia bukan sifar. Okey. Dia bukan A dan B tu bukan sifar. Maksudnya dia ada nilai 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia bukan sifar. Dia boleh juga dalam nombor yang negatif. Contoh negatif 1, negatif 2 dan sebagainya. Ingat dia bukan sifar. Sifar dia tak ada. Iaitu A, B, C. A, B, C itu adalah nilai. X, Y ni adalah pemboleh ubah. Okey. Kita tengok contoh 6. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. Ingat, kita kena pasti dua pemboleh ubah maksudnya dia kena ada dua pemboleh ubah dan dia adalah kuasa pemboleh ubah tu kuasa 1. Tengok yang A. 3P tolak Q sama dengan 6. So, P, kita ada P, pemboleh ubah yang pertama dan Q, pemboleh ubah yang kedua. Kita ada kuasa 2 dan sebagainya. So, maknanya A ni iya. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, untuk B. 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Okey, kita ada dua pemboleh ubah, ada X dan ada Y. Ingat, pemboleh ubah ni dia ada kuasa 1. Tapi yang pemboleh ubah yang pertama X ni dia ada kuasa 2. Maksudnya dia bukan kerana kuasa dua pemboleh ubah X ialah 2. Dia tak boleh kuasa 2, 3 dan sebagainya. Okey, pemboleh ubah kita mesti adalah 1, kuasa 1. Okey, C. 2K2 dalam kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. Okey. Kalau ada kurungan ni kita kena darab masuk. 2 darab K sama dengan 2K. 2 darab 8 bersamaan 2. Okey. 2, 4, 6. Okey. 8, 16. Maksudnya 2K tambah dengan 16 sama dengan 5K. Okey. Kita ada K saja. Satu pemboleh ubah. Kita ada K je. Tak ada pemboleh ubah yang kedua. So, dia bukan kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah sahaja iaitu K. D. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. So, kita ada pemboleh ubah yang pertama, kita ada Y. Pemboleh ubah yang kedua, kita ada X. So, jawapannya ya. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah X dan Y dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, latih diri 6.2a. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, sama macam atas tadi.
Kita tengok A. H tolak 7K sama dengan 6. So, pemboleh ubah yang pertama adalah H dan pemboleh ubah yang kedua adalah K. Okay. Semua masing-masing dua pemboleh ubah ni adalah kuasa 1. So, jawapannya ia kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu H dan K dengan pemboleh ubah kuasa dia adalah 1. Okey, tengok yang B pula. Okey, 3M tambah 5 sama dengan 9M tolak 1. Okey, kita ada berapa pemboleh ubah? Ya, jawapannya adalah bukan sebab kita ada pemboleh ubah ada 1 saja. Jawapannya adalah bukan kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah sahaja iaitu M. Okey, C. 2X per 3 tolak 8 sama dengan 4Y. So, kita ada pemboleh ubah yang pertama iaitu X dan pemboleh ubah yang kedua adalah Y. Jawapannya adalah ya. Okay, kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu X dan Y dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, seterusnya. D. Okey, P dalam kurungan P tambah 3 tutup kurungan sama dengan 2Q. Okey, so kita kena darab masuk dahulu. P darab P, jawapan adalah P kuasa 2. P darab 3 bersamaan dengan 3P sama dengan 2Q. Saya ulang lagi sekali, kena darab masuk. P darab P sama dengan P kuasa 2. P darab 3 bersamaan dengan 3P sama dengan 2Q. So, dia akan jadi last sekali. P kuasa 2 tambah 3P sama dengan 2Q. Okey. Persamaan dua pemboleh ubah ataupun bukan? Jawapannya ialah bukan kerana bukan kerana kuasa dua pemboleh ubah untuk P ialah kuasa 2. Sebab P darab P kuasa jadi kuasa 2. Jawapannya adalah D adalah bukan. Okey. Seterusnya tengok contoh 7. Dia bagi bentuk ayat. Bagaimanakah anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Kita tengok contoh yang ke-7. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. A. Beza antara dua nombor ialah 8. Beza antara dua nombor ialah 8. So, kita ambil sahaja masing-masing kita letak P dan Q. Kita boleh letak je huruf apa kita nak letak. X, Y ke ataupun PQ ke MN ke. Kita tak kisah. So, kalau beza maksudnya kita kena tolak. So, P tolak Q ialah 8. Ialah ni maksudnya sama dengan 8. 18. So, P tolak Q. Sekejap lagi awak kata P main mana cikgu? Q ni main mana? Tak kisah. Awak boleh letak huruf X, Y ke, M, N ke. Okey, tak kisah. Kat dalam kotak sawah dia letak P tolak Q sama dengan 18. Tolak ni adalah sebab beza. Okey, B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. Okey, simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Jumlah simpanan wang mereka adalah sebanyak RM600. So, Ahmad ni kita kategorikan X. Dan Norita ni kita bagi dia adalah Y. Okay. Dan jumlah simpanan mereka maksudnya mereka bergabung. Maksudnya adalah tambah. So, B. Tadi X adalah Ahmad, Y adalah Norita. So, X tambah Y sama dengan 600. Sebab apa 600? Sebab ialah gabungan simpanan kedua mereka adalah 600. Okey, C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N. Okey, maksud kat sini dah clear kat sini. Sebuah bas adalah M, van adalah N, orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa kedua-dua bas dan 5 buah dua bas dan 5 buah van ialah 100. So, sama dengan 100. Okey.
Kat sini M adalah bus, N adalah van. So kat sini dia dah bagi 2 bus, maksudnya 2M, dan 5 buah van, maksudnya 5N. So dia bergabung, iaitu jumlah sama dengan, maksudnya jumlah maksudnya yang kita tambah. So jawapan last sekali ialah jumlah penumpang adalah 100 sebab dia bagi 100 dekat sini. Kemudian maksudnya 2M tambah MN sama dengan 100. Tadi awak tanya saya, kenapa 2 ni cikgu? Sebab 2 bas adalah M, 5 buah van adalah N. So 2M tambah 5N sama dengan 100. Okey, kemudian tengok contoh 8. Tulis situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pemilih ubah yang berikut. Okey, P tolak Q sama dengan 6. Dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili murid lelaki. Okey, murid lelaki adalah P dan murid perempuan adalah Q yang menyertai satu ekspedisi yang diadakan pada musim cuti sekolah dahulu. So, kita dah tahu tadi, saya kata tadi bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam suatu ekspedisi diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey, B, 4X. Okey, 4X tambah 5Y sama dengan 35. Okey, so dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dalam RM, sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi. Okay, nasi lemak ni adalah X. Sepinggan mi goreng adalah Y. So jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak. So saya kata tadi nasi lemak adalah X. So 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan sepinggan mi goreng ialah RM35. Itu sahaja. Okay, senang sahaja, sangat-sangat senang. So nanti itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Awak boleh ulang balik video ini sampai awak boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.